Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Jangan lupa untuk subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Nina. Okay guys, kita tahu lumrah kehidupan ni setiap manusia yang hidup akan merasai kematian. Cuma bila bagaimana kita mati tu tak tahu, sebabnya itu adalah rahsia alam. Dekat dunia ni ada 1001 cara macam mana seseorang tu boleh meninggal. Sama ada boleh meninggal dalam tidur, tersedak, terlibat dalam kemalangan ataupun meninggal secara tiba-tiba. So hari ni Nina nak cerita dekat korang tentang kematian yang pelik lagi aneh. Kiranya diorang ni meninggal bukan dengan cara yang biasa kita dengar. Biasanya pemerintah zaman kuno dulu, diorang ni hidup bukannya amal macam pemerintah zaman sekarang. Risiko diorang untuk mati tu kan ada dekat mana-mana je, even dalam istana diorang sendiri. Tapi kan ada beberapa kes yang mana kematian diorang ni agak asing dan tak biasa untuk kita dengar. Jadi kalau korang tahu macam mana cerita dia, Nina akan kongsikan dekat korang beberapa kisah pendek tentang kematian yang aneh lagi pelik ni. So without wasting any time, let's get started. Jadi Nina akan mulakan cerita dengan kisah yang pertama tentang pemerintah Greece yang bernama Draco. Draco mula memerintah negara ni pada abad ke-7 sebelum Masihi dan dia sangatlah terkenal pada era tu. So pada satu hari tu kan, Draco ni telah diminta untuk merangka undang-undang yang baru berkaitan dengan jenayah. Tapi kan undang-undang yang dicipta oleh Draco ni semuanya akan berakhir dengan kematian. Kalau kau curi carrot sebatang pun kau akan dihukum mati juga. Tak kegila, bukan tu je, kalau orang tu tak sengaja terbunuh orang, dia pun akan dihukum mati juga. Kiranya tak kisahlah salah kau kecil ke besar ke, hukuman dia tetap mati. Draco buat macam ni sebabnya dia kata dengan jenayah yang kecil ni lah dia boleh bendung supaya jenayah besar takkan terjadi. So hukuman yang Draco cipta ni lebih kepada tiada kemaafan dan bersifat tegas. So untuk approve cadangan Draco ni, diorang pun telah membuat undian dengan cara tradisional. So macam mana caranya? Masa Draco berdiri dekat atas pentas, orang-orang yang setuju dengan Draco akan membalingkan pakaian diorang. So ada yang baling topi, ada yang baling seluar, pakaian, apa-apa kain lah yang diorang ada ni, diorang akan baling ke atas kepala Draco. Disebabkan kain-kain tadi tu kan terlalu banyak menimbun di atas kepala Draco, akhirnya Draco ni telah mati lemas guys. Dan ya, dia yang cipta undang-undang tapi dia pun mati disebabkan undang-undang dia sendiri. Macam kelakar kan sebenarnya. Nak dapatkan persetujuan daripada orang ramai, diorang pun mengundi dengan baling pakaian. Bila dah undi, nah kau mati sebab lemas pula. Okay, next story. Alright, cerita yang kedua ni terjadi pada tahun 581 sebelum Masihi pada musim panas. So ada seorang dukun yang telah memberitahu raja dia yang Raja Jin tak akan hidup lama. So Raja Jin sebenarnya adalah pemerintah China dari tahun 599 hinggalah 581 sebelum Masihi. Orang Cina dulu ni, diorang juga telah menanam gandum sebagai salah satu makanan utama diorang. So dukun ni pun cakaplah dekat Raja Cina tadi, tuanku ni tak akan dapat hidup lama dan tuanku tak akan dapat menikmati musim tuaian pada masa yang akan datang. Tapi kan sampai je next musim tu, si Maharaja ni masih lagi hidup. So dia rasa dukun tu dah tipu dia. So apa lagi, dia pun bunuhlah dukun tadi. Sebab bagi dia ramalan dukun tu menipu je, semuanya karut. Katanya dia tak boleh hidup sampai musim yang seterusnya. Tapi kenapa dia masih lagi hidup? Kemudian Maharaja ni pun bersiap-siap lah nak pergi makan gandum yang baru. Baru je dia nak makan kan, tiba-tiba dia rasa sakit perut pula dan dia pun ke toilet. Dekat sinilah dikatakan Maharaja tadi telah terjatuh melalui lubang dan terus masuk ke tempat perkumbahan najis guys. Jadi adalah seorang hamba ni kan yang sanggup, orang kata apa, sanggup berkorban demi raja dia. So dia pun terjun ke dalam kumbahan tu semata-mata nak selamatkan Maharaja Jin. Walaupun dengan beraninya, dengan kesanggupan dia yang sangat tinggi tu, dia terjun ke dalam lubang tai, tapi Maharaja tadi dah pun mati disebabkan lemas. Tapi apa yang jadi lepas tu kepada hamba tadi? Dia kena bunuh dan dikuburkan dengan Maharaja Jin bersama-sama sebab dia perlu terus berkhidmat dengan raja dia di alam sana pula. Terima kasih langsung aduh orang ni. Kalau macam tu kan, kalau Nina jadi dia kan, biarlah kau terlemas dalam tahi tu. Aku tak tolong dah kalau aku tahu aku nak kena bunuh pula lepas tu. Okay, next story guys. Cerita yang ketiga ni pula tentang pemerintah Parsi yang bernama Raja Sogianus. Jadi dia telah memerintah Empire Achaemenid pada tahun 424 hinggalah 423 sebelum Masihi. Semasa dia menjadi raja, adik tiri dia yang bernama Orcus memang tak puas hati sebab dia rasa abang tiri dia tak layak untuk menjadi raja dan takhta tu sepatutnya menjadi milik dia. So dia pun buatlah bermacam-macam cara untuk meyakinkan abang dia untuk turun daripada takhta. Orcus pun cakaplah dekat abang dia, kau kena turun daripada takhta, barulah hidup kau akan tenang, kau tak akan tertimpa masalah macam ni lagi, aku boleh handle.
adil. Aku berani jamin kalau aku jadi raja, kau akan bebas buat apa saja. Kau lah kau nak buat apa pun. Jadi Sogdianus ni dia percaya dekat adik tiri dia dan dia pun turunlah tahta dan letak jawatan. Tapi lepas dia letak jawatan, adik tiri dia telah menjatuhkan hukuman mati ke atas raja tadi. Jadi Sogdianus tadi tu pun telah dimasukkan ke dalam satu ruang bata yang tinggi dan kemudian dia telah diikat. Lepas tu diorang tuang abu yang dah sejukkan daripada atas sampailah ke paras pinggang dia. Selama berjam-jam Sogdianus ni berdiri dekat situ sambil terhidu-hidu habuk yang banyak tadi tu kan. Akhirnya dia mati sebab lemas. Biasanya hukuman ni akan dijalankan khas kepada orang-orang yang mengkhianati negara ataupun pemerintah. Tak boleh bayang orang tuang abu dari atas and then abu tu kan ringan, jadi dia berterbang-terbang macam tu. Macam mana dia nak bernafas? Rasa sesak bila bayangkan benda tu. Okay, next story. Cerita yang ni pula terjadi apabila seorang raja China yang terlebih show off dan kemudian dia mati. Raja tadi adalah Raja Wu yang memerintah salah satu negeri di China pada 310 sebelum Masihi. Masa tu ada acara bina badan dan raja ni pun join juga. Sebabnya Raja Wu ni memang sangat suka dengan pertandingan beradu kekuatan, pertandingan siapa yang lagi kuat, macam tu lah. Jadi dalam pertandingan tadi tu kan, Raja Wu dengan kawan-kawan dia pun beradu kekuatan dan lawan siapa yang paling kuat. Raja Wu ni fikir dia boleh angkat apa saja, kau bagilah apa pun dia boleh angkat tanpa ada masalah. Disebabkan dalam pertandingan tadi dia lawan-lawan dia menangkan. Jadi Raja Wu ni telah mencabar seorang ahli bina badan terkenal untuk mengangkat kuali gangsa. Ahli bina badan tadi tu bernama Meng Yu. Meng Yu boleh angkat kuali tadi tanpa ada masalah. Dia siap boleh angkat tinggi-tinggi lagi. Tapi ada masalah bila Raja Wu yang angkat kuali tadi. Sebabnya masa Raja Wu angkat kuali tu, kaki raja tadi tu mula melengkung sebab kuali tu terlalu berat. Akhirnya tulang kering dan tempurung Raja Wu telah pun patah. Sejak dari kejadian ni dikatakan Raja Wu tak pernah lagi sembuh daripada luka dia. Tak lama lepas tu darah mula keluar daripada mata dia and then Raja Wu ni pun telah mati. Manakala Meng Yu pula dengan satu family dia kena bunuh dengan Raja Wu. Sebab apa? Sebab Raja Wu tak boleh terima kekalahan dia dalam pertandingan tadi. Dia rasa ego dia tercabar. Tiba-tiba orang biasa yang dia cabar tu boleh menang pula. So ramai yang percaya Raja Wu ni mati disebabkan balasan dia telah membunuh orang yang tak bersalah. Masalah juga dia cabar orang, lepas tu dia kalah, dia tak boleh terima, dia pergi bunuh orang tu. Bukan orang tu je, satu family dia pun kena bunuh. Gila lah, gila. Okay, kita akan teruskan kepada last story. Cerita yang terakhir ni pula, dia meninggal disebabkan menjerit, guys. Kejadian ni terjadi kepada seorang pemerintah Rom yang bernama Valentinian pada tahun 375 sebelum Masihi. So Valentinian ni digambarkan sebagai seorang yang tegas sebabnya dia merupakan salah seorang anggota tentera. Selepas Raja Jovian mati, Valentinian telah dilantik menjadi pemerintah yang seterusnya oleh ketua tentera. Pada November tahun 375 sebelum Masihi, Valentinian ni telah berada di Hungary sebab dia tengah berperang dengan Jerman. So semasa peperangan tu tengah terjadi kan, orang Jerman telah menghantar utusan dia untuk berjumpa dengan Valentinian tadi tu lah. Tapi utusan dari Jerman ni macam biadab sikit. Lepas tu dia mengugut Valentinian pula. So Valentinian ni macam geram lah kan, dah kau datang tempat aku, lepas tu kau ugut-ugut pula kan. Jadi dia pun marah-marah sambil terjerit-jerit, maki apa semua. Cukup lah. Masa dia tengah maki-maki, jerit apa semua tu, tiba-tiba dia terdiam dan lepas tu dia mula sesak nafas. Masa tu orang kata muka dia dah nampak kemerah-merahan dan akhirnya dia mati sebabnya dia telah diserang oleh stroke. Dia mesti ada darah tinggi sebab tu dia kena stroke. Jadi kesimpulan dekat sini, janganlah terlalu emosi. Nak pula kalau kita tu sakit, kita tu ada penyakit, jangan emosi, just relax. Kalau marah pun diam kan. Islam dah ajar kalau marah diam. Okay. Alright guys, itulah beberapa cerita pendek tentang kematian yang aneh yang orang kata pun macam agak asing jugalah kan. Macam mana dia boleh meninggal disebabkan benda yang macam tu. Tapi cerita yang terakhir ni Nina rasa macam tak pelik sangat lah kot. Sebabnya ya, orang kata dia meninggal sebab jerit, so mungkin macam pelik. Tapi hakikatnya dia meninggal disebabkan dia terlalu marah. And then dia darah tinggi kan, dia naik pressure ke apa. So ya, itu benda biasa yang terjadi pada zaman sekarang. Itu biasalah kan, meninggal masa marah sebab dia stroke kan. Okay guys, jadi di antara kesemua cerita yang Nina kongsikan tadi, yang mana korang rasa yang paling pelik, komen dekat bawah. Okay, and that's it for today. Dan yang harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe dulu di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.